Okey, Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua trader yang baru join. Okey, ini adalah hari yang pertama untuk kelas Trader Express. Okey. Okey, Salahuddin. Uh, Cuba check setting dekat phone sendiri ataupun dekat PC sendiri sebab yang lain boleh dengar kan yang lain. Okey, untuk pengenalan saham global ni, okey, pertama sekali saya nak cerita berkenaan dengan apa itu saham global. Okey. So, untuk yang saham global ni saya suka kaitkan ataupun bandingkan dengan saham dekat Malaysia lah. Okey. Okey, pertama sekali kalau kita dekat dalam Malaysia, okey, kita ada KLCI. Okey. Saham-saham yang ni adalah indeks . Okey. So kalau dalam Malaysia saham-saham yang famous sekali adalah, bukan famous lah, antara yang famous contohnya macam Top Glove. Okey, saya suka sebut Top Glove ni sebab dia adalah antara famous lah. Okey. Lepas tu ada Maybank. Ada RHB. Okey, dalam KLCI ni kita ada 30 saham 30 saham syarikat-syarikat yang power lah. Maksudnya dekat sini dia, maksudnya kalau Top Glove ni naik, KLCI naik. Kalau Maybank naik, insya-Allah KLCI pun naik. Okey. So, untuk KLCI ni dia adalah salah satu, orang kata kalau nak faham adalah rumah lah. Ramai orang yang tak faham apa itu indeks kan. Okey, dia adalah rumah untuk syarikat-syarikat Malaysia diapungkan. Contoh yang baru diapungkan macam 2 hari lepas lah, iaitu Mr. DIY. Okey. So mesti ramai yang tahu kan apa itu DIY kan. Okey. So DIY ni antara saham-saham yang baru diapungkan dalam KLCI. Okey. Apa yang saya nak cuba ceritakan hari ini adalah berkenaan dengan saham US. Okey. Okey, dalam US kita ada 13 indeks. Indeks utama Okey. 13 indeks ni termasuklah pertama sekali yang paling famous adalah dekat US adalah Nasdaq. Okey, yang kedua Dow Jones. Okey, saya just conteng je dekat sini sebab nak bagi faham. Kejap lagi saya akan go through melalui WTI . Okey, ada pelbagai lagi lah indeks yang famous. Okey, antara yang 13 ni kita ada NYMEX. Okey, ada NYMEX. Okey, apa yang dimaksudkan dengan NYMEX ni? Okey, NYMEX ni adalah NYMEX, okey, adalah New York Exchange, Mercantile Exchange . So NYMEX ni adalah salah satu indeks komoditi . Okey, ini adalah salah satu indeks komoditi. Contohnya macam Nasdaq ni adalah stok US. Dow Jones adalah stok US. Sama juga macam KLCI, dia adalah stok US. Okey. Kalau nak bandingkan lagi macam negara-negara Asia, macam Indonesia. Indonesia kita ada Indon, kita ada IDX. Okey.
Indonesia Exchange. Singapore kita ada SGX. Okey, dalam IDX ni contohnya adalah company-company US, company-company Indon, contohnya macam saya tak sure kalau Indon apa, macam SGX pun dia punya ni lah, dia punya saham lah. Okey, negara-negara dia orang punya saham. Okey, contoh macam NYMEX ni, NYMEX ni dia just untuk exchange commodity. Okey. Okey, NYMEX adalah rumah ataupun indeks bagi komoditi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan komoditi ni? Okey, komoditi ni ada pelbagai lah. Contohnya macam soya, okey, corn. Lepas tu, kalau korang nak tahu, belly pork pun, okey, belly pork pun ada dalam komoditi. Okey, selain daripada corn, soya, ada crude. So, crude WTI. Okey, ada gold, ada silver. Okey. Dia sama je macam contoh KLCI tadi kan. KLCI kita ada contoh saya ambil DIY lah. Okey, bagi mudah faham DIY. Okey, kalau dalam NYMEX kita ada crude. Crude WTI. Okey, kalau dalam komoditi soya, dia tak masuk dalam NYMEX tau. Dia akan masuk dalam CME. Chicago Mercantile Exchange. Okey, dia ada pelbagai lah. Contoh macam kalau gold dia bawah daripada dia, rumah dia bawah seaboard. Okey. So ni pun dia sama juga bawah kat sini. Okey, corn dia ada bawah dia sendirilah. Dia ada rumah dia sendiri. Okey, sekarang ni apa yang saya fokuskan dalam kelas direct ni adalah kita nak bincangkan berkenaan dengan crude oil. Okey, ni crude WTI. So komoditi ni dia macam benda-benda macam contohlah kalau saya nak cerita komoditi kalau kat Malaysia ni barangan-barangan yang ada subsidi lah. Contohnya macam gula, minyak, minyak masak, lepas tu petrol. So benda-benda yang government bagi kita subsidi tu adalah barang-barang komoditi. So benda ni dikawal lah. Okay. Sama juga dengan crude oil. Okay. Crude WTI dia adalah barang komoditi. Sama macam yang lain-lain ni lah. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan WTI ni? Okay. WTI ni bermaksud West Texas Intermediate. Okay. Intermediate. Okay, so dia adalah WTI. Okay, WTI ni dia salah satu jenis minyak lah. Contohnya macam WTI ada Brent. Brent ni daripada UK. Okay. Okay, Brent ni dia diapungkan di dalam saham UK. Okay. Pergerakan dia sama je macam Brent, macam WTI, tapi dia UK. Maksudnya dekat sini dia diapungkan di London Commodity Exchange. Okay, macam WTI dia diapungkan di indeks NYMEX. Okay, bila orang bercerita, kita, you trade apa? Cakaplah kita trade WTI. Okay, dia cakap WTI ni apa benda? Cakaplah kita ni diapungkan di indeks NYMEX. Okay, dalam NYMEX ni ada pelbagai lah. Ada natural gas, ada arang batu berkenaan dengan tenaga. Okay. So setakat ni faham tak untuk apa itu WTI?
Ada berapa orang malam ni? Kita ada 20 partisipan. Okay, so tadi saya dah cover berkenaan dengan uh, okay, Zoom terputus. Boleh dengar tak? Okay, skrin nampak tak skrin? Okay, kalau nak lebih faham, boleh tengok dekat CME group ni, okay. So benda ni kita boleh tengok-tengok kan, sebab kalau nak faham, okay, nampak ni. Ada our exchange, ada CME, Cboard, NYMEX, COMEX. Okay, minta maaf. Tadi yang goal tadi bukan dekat Cboard, dia dekat COMEX. Okay. So yang macam ni lah. Boleh tengok Kalau nak tengok kat sini. So dekat sini boleh nampak dekat sini. Okay, dia adalah, ni CL ni maksudnya crude light. Okay, so WTI. Okay, so ada gold ni adalah komoditi. Okay, dia ada pelbagai lah, tapi kita fokus kepada crude oil saja macam ni kan. Okay. Okay. So kita sambung. Okay, yang kedua adalah kenapa kita kena day trade crude oil ni. Okay. Dalam crude oil, saya tak suggest untuk kita swing tau. Okay, sebab apa? Sebab market sangat-sangat volatile. Volatile ni maksudnya dia bergerak sangat-sangat laju lah. Dia macam ni, macam ni. Kalau Malaysia, contohlah range dia mungkin dalam 1000 point. Kalau dalam Malaysia, kita jarang bergerak 1000 point. Mungkin dalam 10 point sahaja untuk satu counter. Okay, tak kisahlah counter apa pun. Okay, dia gerak dalam 10 point. Tapi dalam global, okay, ni kita market 23 jam tau. Dalam global kita market 23 jam. Dalam Malaysia, kita market 8 jam. Okay. Macam market 23 jam ni, contohnya macam forex, gold,
ataupun global stock, semua 23 jam. Okey, mula daripada pukul 6 pagi sampai 5 pagi. Okey, sebab apa market global ni disukai oleh orang-orang yang bekerja sebab dia tak mengganggu waktu kita bekerja lah. Contohnya macam okey, mungkin kerja pukul 8 sampai 5, balik rest semua pukul 8 kita dah boleh trade global. Contohnya macam gold, WTI. Okey. Contoh macam kalau bursa, dia start pukul 9 pagi sampai 5 petang. Okey. Tengah-tengah ni akan ada rehat daripada pukul 12.30 sampai 2.30. Maksudnya 8 jam tolak 2 jam, 6 jam je buka. Faham tak kat sini? Itu adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada trade global lah. Okey, tak kisahlah kita nak trade forex ke, gold ke, tak kisah. So, kita ada kelebihan dekat 23 jam ni. Okey, biasanya kalau yang full time trader, pagi dia akan trade bursa, malam dia akan trade global. Okey. Hari ni kita just santai-santai je sebab memang hari pertama saya just nak share berkenaan dengan apa itu WTI, macam mana nak trade dia. Okay, so esok baru kita akan cover menyeluruh lah berkenaan dengan benda ni. Okay, start esok lah. Okay, kenapa nak trade day? Okay, maksudnya trade day day trade dalam crude oil ni, kita nama dia adalah intraday. Okay. Ataupun scalper lah. Scalp. Dia ada 3 jenis. Okay, yang pertama trade scalp, yang kedua intraday, yang ketiga swing. Okey, scalp dan intraday ni adalah dalam satu, kita ambil profit dalam satu hari. Okey, untuk swing kita target dia akan ambil profit dalam masa lebih daripada sehari lah. Okey, ni satu hari. Dia lebih okey, lebih daripada satu hari. Biasanya akan 2 hingga 7 hari ataupun boleh berbulan-bulan ataupun boleh monthly. Biasanya kalau dalam swing ni kita biasa gunakan dalam bursa, okey. So kalau dalam global ni saya tak suggest untuk kita trade dalam swing, tapi kita trade dalam intraday ataupun scalp. Okey. Apa faktor-faktor yang membuatkan yang ketiga, apakah faktor-faktor yang membuatkan minyak ni turun naik? Okey, yang pertama sekali adalah EIA report. Okey, EIA report ni dia biasanya hari Rabu. Okey. Jaranglah dia akan keluar hari, biasanya kalau hari lain pun dia akan keluar hari Khamis, tapi sangat-sangat jarang. Biasanya dia akan keluar hari Rabu. Okey. Biasanya kalau macam US cuti kalau cuti hari Rabu, dia akan bawa ke hari Khamis. Dia jarang cepatkan lah. Okey, kalau nak tengok EIA report ni, kita boleh tengok dekat sini. Nampak tak dekat skrin saya ni? Saya takut nanti saya shock sendiri macam semalam. Borak, tiba-tiba semua cakap tak nampak skrin. So nampak dekat saya punya skrin ni, saya tengah google investing.com. Okey, kalau tengok okey, hari ni hari Rabu. Okey. Kita ada ni. Nampak tak kat sini? Crude oil inventories. Okey. Macam mana kita nak menggunakan data ni untuk kita buat profit?
Okey. Senang je. Biasanya ramai yang tak faham dekat sini. So saya akan detailkan dekat sini lah. Okey. Okey, kalau biasanya kita tak tahu dekat forecast actual ni. Contoh macam untuk hari ni punya kan. Okey, dia akan keluar pukul 10.30. Okey, sekarang ni yang lepas punya 21 hari bulan Oktober. Okey, biasanya kita takkan tahu ni. Kita akan tahu yang ni. Okey. So, bila dia forecast, okey, forecast dia cakap akan keluar, maksudnya pengeluaran tu sebanyak 01.021 million barrel Okey, bila actual keluar, okey, bila actual keluar, mungkin dia keluar sebanyak 2.01 million barrel. Okey. So maksudnya dekat sini dia lagi kurang daripada yang forecast. Maksudnya bila supply dia, okey, bila supply kurang, demand akan naik. Okey. Tak percaya malam ni boleh tengok chart, okey. Boleh tengok chart, tengok pergerakan minyak masa report ni keluar, okey. Masa malam ni pukul 10.30 boleh tengok. Okey. Contohnya tu kalau minyak keluar sikit daripada forecast. Okey, andai kata contoh saya tunjuk contoh yang real malam ni. Okey. So malam ni pukul 10.30 forecast kata dia target forecast keluar 1. Okey, forecast akan keluar 1.230 million. Okey. So kalau malam ni, okey, so kita buat line macam ni Okey, so dekat sini 1.230. Okey. Kalau malam ni keluar lebih dekat sini, okey, kalau dia keluar dekat sini, so supply lebih daripada forecast. So demand akan turun. Okey, bila demand turun, minyak pun ataupun senang faham WTI akan turun. Okey. Okey, andai kata dekat sini dia keluar negatif ataupun dia kurang daripada nilai ni. Okey. So supply kurang, demand naik. Okey. So bila demand naik, WTI akan naik. Okey. So, daripada Fadil. Fadil ke Fadil? Nak tengok chat kat mana? Okey, sebelum masuk kelas ni Encik Nurul ada bagi tahu tak untuk buka ataupun register platform ICM? Okey, dia platform dia macam ni. Okey. So boleh tengok kat sini Okey, ni WTI. Okey, tak apa. Untuk yang mana yang tak ada lagi platform ICM Capital ni, okey, nanti lepas kelas boleh rujuk dengan Cik Nurul ataupun boleh tanya dengan admin yang invite masuk dalam group Tirak V3. Nanti dia akan guide macam mana nak register. Okey. So
Ni adalah chart lah. Okay, so biasanya kalau dia market gerak, dia akan memang gerak banyak lah dekat sini. Okay, so hari ni saya tak ada fokus pun dekat masuk dekat chart ni. Kita just teori saja. Okay, so kita akan tengok lah malam ni sama-sama pukul 10.30. Okay, nanti saya akan tunjukkan dalam grup. Okay, itu adalah EIA report. Okay, API. So yang kedua adalah API. Okay, ni adalah API. Okay, API ni dia tak banyak sangat pergerakan dia. Biasanya EIA ni lagi berpengaruh lah. API ni dia keluar hari Selasa. Dia akan keluar sebelum EIA report ni. Biasanya kalau API ni cakap naik, EIA ni akan cakap naik jugalah. Okay. So selain tu faktor yang lain adalah OPEC meeting. Okay. Sebab apa seronoknya trade WTI ni? Sebab WTI ni adalah komoditi yang semua orang jaga tau. Semua negara dia jaga price. Dia tak ada buang price sangat, dia tak ada pun yang nak mahal sangat. Okay? Kadang-kadang ada mahal jugalah. Kadang-kadang macam isu mahal ni mungkin sebab ada perang. Kadang-kadang dia orang, contohnya macam hari tu paling latest lah sebelum COVID hari tu, minyak tiba-tiba spike masa Iran rasanya dia bom Iraq punya base. Dia bom US punya base dekat Iraq. So masa tu minyak spike gila-gila. Tapi esoknya dia turun balik. Okay. So sebelum ni contohnya macam biasanya kalau minyak tengah mahal sebelum ni masa perang Iraq US lah. Okay. So OPEC meeting ni biasanya gerun juga. Sebab kalau sebelum COVID, kalau ada OPEC meeting ni memang semua trader-trader akan berjaga-jaga lah. Okay. So referee ni saya tak cover. Okay, dia jarang. Okay, GDP report ni. Okay, macam mana dia boleh efekkan kita punya harga minyak? Okay, WTI. Okay, kita trade dalam USD. Okay, kita trade dalam duit dolar. Okay, macam mana WTI ni boleh efek dengan USD? Okay, kalau USD menguat, WTI mesti menurun. Okay. Biasanya macam ni lah. Okay, kalau USD ni menurun, WTI mesti menaik. Okay, sebab kita punya urus niaga dalam WTI. Okay. So, itu penting lah untuk mengetahui berkenaan dengan report-report berkenaan dengan dolar. Okay. So yang macam ni pun tak sure. Ni saya tak berapa nak cover sebab dia tak ada efek sangat. Biasanya yang akan efek yang ni lah. Yang ni memang gila-gila punya. Okay. Malam ni kita akan tengok saksikan sebab hari ni hari Rabu. So ada peluang lah untuk tengok benda ni. Okay, contohnya macam weather kan. Weather ni biasanya kalau macam crude oil move, contohnya macam pelantar minyak kena taufan. Dia benda-benda yang mengganggu demand and supply. Demand and supply. So kalau berkenaan dengan cuaca ni, dia banyak ganggu dekat demand and supply lah. Okay, semua benda dalam event ni semua sebenarnya mengganggu supply and demand. Okay, kalau event tu membuatkan demand tu naik, kalau contoh event tu membuatkan supply tu naik, demand akan kurang. Okay, kalau membuat contoh macam perang, supply kurang, minyak akan naik. Okay, macam tu lah. So simple je, kena faham supply and demand tu. Okay, world event ni biasanya macam COVID, war. War ni contoh macam perang Iraq dulu macam saya cakap tadi, perang Iraq tu memang minyak naik lah. Okay. Yang ni pun tak ada benda. Okay, ni tak ada benda. Yang ini pun tak ada benda. Yang lain semua akan efek lah. Okay, yang pertama sekali yang paling efek yang ni dengan yang ni. Okay.
So, apa tip untuk kita trade oil ni? Okey, untuk trade oil ni, okey, kita takkan melawan arah. Contoh macam sekarang kan, minyak tengah naik. Okey, minyak tengah naik. Kita janganlah masuk position sell. Okey, sell maksudnya kita target di ke bawah. So, tak boleh macam ni. Okey. So, untuk trend ni saya akan ajar untuk hari yang ketiga, tak salah saya. Okey. Saya akan cover berkenaan dengan trend. Okey, so stop loss. Okey, kalau kita nak masuk entry, sebelum kita nak masuk entry, kita dah tahu dekat mana kita nak keluar lah. Okey, sebab tu yang saya cakap tadi, oil ni sangat-sangat volatile dan dia sekelip mata je. Tahu-tahu je Iraq gaduh dengan Iran. So minyak akan naik ah. Tahu-tahu je US bom Iran. So minyak akan naik ah. Minyak akan naik. So benda ni kita akan sentiasa letak stop loss, okey? Sebelum trade kita dah kena tahu dekat mana kita nak keluar. Yang ketiga, double and triple check your stop loss. Okey, ini adalah untuk keselamatan kita punya duit, modal. Okey, yang ni macam tadi saya cakap berkenaan dengan supply. Okey, kena ingat oil ni adalah seasonal product, okey. Dia akan perlukan banyak demand bila dalam summer dan juga winter. So, bila demand naik, supply okey. Bila demand naik, supply kena naik. Okey, so bila demand naik ni, tak payah sini nanti pening. Okey, bila demand naik ni, of course ada WTI akan naik. Okey, Muhammad Fadil. Okey, Fadil, soalan Fadil, contoh bila nak stop loss. Okey, nanti esok kita punya topik ni nanti kita akan ajar macam mana kita nak stop loss. So sekarang ni kita just fokus untuk teori dulu. Okey, nanti mungkin lepas kelas nanti dah tahu lah mana kita nak stop loss. Kita akan letak stop loss kita based on SNR, trend. So tu benda-benda penting lah. Okey. Relax dulu. Okey, hari kedua nanti kita akan masuk SNR, hari ketiga kita akan masuk trend. So nanti kita boleh tahu kat mana kita nak ni. So nanti kita boleh decide sendiri kat mana kita nak letak stop loss. Okey, lagi satu. Untuk trade oil ni, okey, saya tak cadangkan untuk kita overnight. Contohnya macam kita masuk position, kita beli minyak hari ni, hari Rabu. Saya tak berapa suggest untuk kita close ataupun jual minyak tu balik pada hari Khamis ke, Jumaat ke, ataupun minggu depan. Lagilah saya tak showkan sebab minyak ni sangat-sangat volatile. Pernah masa sebelum COVID tu macam mana kita minyak ni diganggu. Okey, Sabtu Ahad dia mesti akan ada event-event yang pelik-pelik. Macam contohnya US gaduh dengan China. Ni pun antara salah satu sebab minyak boleh naik. Boleh bergerak volatile. Sebab apa macam ni saya cakap boleh efek. Okey, kalau US China naik gaduh, USD akan turun. Okey, USD akan turun, minyak akan naik. So benda ni yang akan mengganggu kita pada weekend. So saya tak suggest untuk kita trade untuk simpan pada hujung minggu. Biasanya hari Jumaat tu kita akan clear lah. Okay. So untuk minyak kita punya simbol adalah hashtag WTI. Okay, kena ingat. Okay, hashtag WTI. Okay. Kena ingatlah kat situ. Okay, kalau tengok kat dalam market, tengok kat sini, kita nak insert. Okay, kat sini kan, simbol. Boleh tengok kat sini. Okay, kita energy spot. So, kita ada brand. Okay, brand adalah UK, WTI. Okay, lagi satu saya lupa nak cerita. Okay, kenapa kita tak fokus kepada brand? Sebab kita banyak refer berkenaan dengan US stock. Okay.
macam indeks Dow Jones, lepas tu berkenaan dengan inventories. So kita tak ada study berkenaan dengan brand, okay? Tapi ada je yang duk trade brand, tapi sebab dia bergerak satu arah dengan WTI, tapi saya tak suggest untuk trade brand, okay? Suggest untuk trade WTI sahaja. Sebab kita punya report, kita punya analisis semua based on WTI sahaja, okay? So dekat sini ada pelbagai lah, ada US stock, okay? Ada AIG, macam-macam lah kat sini. Okay, sekarang ni just kita fokus kepada WTI sahaja. Okay. Bila kita masuk dalam kelas T-Rex ni, kita boleh gunakan ilmu yang saya ajar ni, contohnya macam SNR, trend dalam market, semua market tak kisah dalam bursa ke, US stock ke, komoditi ke, gold ke, tak kisah. Okay. Okay. Waktu urus niaga, okay, kita 23 jam, macam saya cakap tadi, 23 jam, satu hari, okay, daripada pukul 6 pagi. Okay, SNR tu apa? Support and resistance. Okay, N tu SN. Dan. Okay, so 6 pagi sampai 5 pagi. So boleh pilih lah nak trade pukul berapa, nak trade pukul 8 pagi, nak trade pukul 8 malam, terpulang. Okay, jangan tak tidur sebab kadang-kadang ramailah yang trade sampai lewat malam, esok pagi nak kerja kan. So terpulang lah plan kita punya trading masa nak ni. Okay, so kita akan ada sesi, 3 sesi yang utama. Okay, sesi Asia, sesi Eropah dan juga sesi Amerika. Okey, ni sesi US lah. Okey, sesi Asia ni kita mau fokus kepada Japan. Asia kita fokus kepada Japan. Okey. Europe, Eropah kita mau fokus dekat UK. Okey, UK kalau waktu Malaysia, okey, contohnya kan, macam kalau bursa Malaysia, diorang akan fokus dekat pukul 9 tau. Sebab apa pukul 9? Sebab kat situ lah market mula buka. Okey, kalau dekat UK, pukul 9 UK adalah pukul 4 kita. Okey, ni. Alright. So kalau US bukan pukul 8 ni dia berubah. Okey, dia pukul 9.30. Sebab apa pukul 8 kadang-kadang dia waktu musim sejuk dia akan berubah sikit. Waktu tu dia akan cepatkan sikit. Sama juga dengan UK dia akan berubah sikit. Tapi actually pukul 9.30 ni dah start aktif lah. So lepas kerja kan, lepas kita balik kerja, lepas isyak, lepas makan malam tu dah boleh trade lah. Biasanya ramai orang yang akan fokus kepada US market lah. Diorang tak fokus kepada market Asia, dia tak. Kadang-kadang ada lah yang fokus pada market UK. Tapi kebanyakannya akan fokus pada market US. Sebab dekat sini dia akan volatile gila-gila lah. So boleh buat profit lah kat sini. Okey, waktu yang perlu elak untuk trade ni. Okey, ni yang waktu yang penting yang saya take note Okey, hari Isnin. Sebab apa hari Isnin? Okey, hari Isnin ni yelah kita cuti Sabtu Ahad. Okey, hari Isnin ni market baru nak buka. So dia akan ada gap up, dia akan ada gap down. So akan bahaya. So kita tak nampak lagi kita punya PL untuk minggu tu. So biasanya hari Isnin ni kita trade. Tapi trade jangan heavy sangat lah. Kita simple-simple je. Okay, kita nak test-test dulu market. Maksudnya kita try dulu dalam kedalaman market tu macam mana. Lagi satu hari Jumaat. Okay. Hari Jumaat ni sebab apa? Sebab orang akan clear position sebab dia akan ada Sabtu Ahad. Sabtu Ahad ni walaupun dia 2 hari, dia sangat-sangat panjang lah. Contohnya macam sebelum ni ada COVID. Sabtu Ahad tu macam-macam benda berlaku. Kadang-kadang Trump suka tweet, kadang-kadang Trump gaduh dengan Presiden China. Macam-macam lah benda tu boleh berlaku. So biasanya orang hari Jumaat dia akan clear position tu. Biasanya market dia akan volatile lah. Kadang-kadang dia naik, dia turun. Dia naik balik. So dekat sini orang akan MC lah. Okay, MC ni apa? MC adalah
margin call. So nanti kalau dah biasa trade akan biasa dengar MC ni. Okay. Kalau ada rajin tengok filem ataupun movie akan ada movie margin call. Okay, margin call ni maksudnya kita punya modal dalam akaun hilang, tiba-tiba lesap. Okay, contoh macam kita deposit $50, tiba-tiba tinggal $2. So ni adalah MC lah sebab kita punya modal ni tak boleh tampung kita punya kerugian. So dia akan terus MC. Okay. Permulaan hari ni mungkin macam kita lah. Macam kita waktu Asia market kurang liquid lah. Dia kurang volatile. Okay. Okay, sebab apa yang keempat, sebab apa permulaan bulan, sebab setiap permulaan bulan ni kita akan ada NFP. NFP ni maksud dia non-farm payroll. Okay. Biasanya dekat NFP ni tak kisahlah trader crude oil, trader forex, trader gold, semua dia akan tunggu dekat sini. Sebab apa? Sebab dia akan effect dekat US punya dolar. Dia akan effect kat dolar. So macam biasa saya cakap tadi, kalau USD naik, minyak akan tergolek. Okay, WTI akan tergolek. Sama juga dengan gold. Okay, kalau gold USD naik, gold akan tergolek. So apa-apa berkaitan dengan USD ni dia akan memang akan effect lah. So sebab itulah kebanyakan trader dia akan tunggu NFP ni. So NFP ni dia akan keluar setiap hari Jumaat, okay, Friday. Bulan yang minggu yang pertama. Contohnya kalau tengok dekat sini. Okay, kalau minggu depan hari untuk November. Boleh nampak skrin saya? Minggu depan kalau November, hari Jumaat adalah 6 hari bulan. So dekat sini, kita akan ada NFP. So dekat sini biasanya trader dia akan duduk tepi dulu, dia akan tengok dulu macam mana market ni react dengan NFP. NFP ni memang betul-betul dia menggerak lah. Okay. Dia menggerakkan market. Okay, permulaan tahun ni, permulaan minggu ni macam tadi, sama juga macam hari Isnin ni. Okay, permulaan tahun ni sebab ni saya tak sure. Tapi memang kebanyakan trader dia akan elak lah untuk awal tahun ni. Sebab polisi banyak berubah-ubah masa awal tahun ni. Lagi satu musim cuti. Cuti ni sebab market slow lah. Okey, waktu yang terbaik untuk trade adalah waktu hari Selasa, Rabu, Khamis. Okey, Selasa, Rabu, Khamis. Ataupun boleh nak trade 5 hari. Tapi hari Isnin dengan hari Jumaat tu boleh slow down sikit. Okey. Okey. Tu sahaja untuk topik malam ni sebab topik hari ni memang tak berat pun, just nak cerita berkenaan dengan saham global. Okey, macam mana saya nak relatekan dengan KLCI, macam mana saya nak relatekan dengan NIMAC. Okey, so sebab kebanyakannya ramai orang yang ramai sebenarnya yang dah trade WTI ni, tapi yelah, diorang trade di WTI tapi tak tahu macam mana asal usul tu. So sebab tu saya buat kelas ni untuk saya terangkan dekat saya punya NFP tu memang Jumaat first week every month. Yes. Dia akan ada setiap hari, setiap minggu. Okay. Setiap bulan tapi Jumaat yang pertama bulan tu. Okay. So memang every month. Sebenarnya nanti kalau dah biasa trade, okay, dah biasa trade global macam stock ke kan. Sebenarnya NFP ni one of catalyst lah. Okay, catalyst untuk market. Dia akan menggerakkan market. Kadang-kadang market ni terlampau sideways sangat pun tak seronok. So tu yang ada NFP akan ada
report minyak macam tadi kan, EIA kan. Sebab apa dia buat hari Rabu? Sebab hari Rabu kalau tak ada report tu, market akan sideways gila-gila. So macam kita ni as a trader akan bosan lah. Okey, daripada Vivo 1920, cikgu boleh dapat choppy tak? Kenapa senyap ni? Okey, kopi ke choppy? Sebab kalau market choppy ni market jumping tau. So saya tak berapa nak sure soalan ni. Okey, ada apa-apa soalan tak? Untuk yang macam ni. Okey, apa beza trade minyak dan juga trade FB? Maksudnya FB ni trade Facebook ke? Stock market untuk Fadil? Okey. Saya cakap tadi, okey, untuk Fadil okey, FB stock ni dia ada dalam Nasdaq. Okey. Maksudnya dekat Nasdaq ni akan ada Google, akan ada Netflix, akan ada apa lagi? Microsoft. Okey. Akan ada pelbagai lagi lah sebenarnya. Kebanyakan ni dia dalam Nasdaq dan Dow Jones pun ada. Orang panggil do. Okey. So kalau dalam soalan tadi. Okey, kalau dalam minyak WTI kita dalam rumah yang berbeza, okey, NYMEX. NYMEX ni adalah salah satu indeks lah. Okey, beza dia NYMEX ni dengan Dow Jones ataupun Nasdaq, okey, dia adalah lain, macam mana nak cakap Yang ini untuk komoditi sahaja. Maksudnya dekat sini, dekat NYMEX ni, dia ada, okey, kalau tengok dekat sini WTI ni dia ada CL, WTI, ada gas. Dia tak ada stok tau dekat sini, tak ada stok. So semua sini berkenaan dengan energy. Kat sini adalah berkenaan dengan US stock ataupun saham company US. Itu je beza dia. Yang lain chart semua sama. Okey, soalan daripada Syukri Zabirin. PMI report ada kaitan tak? PMI report ni apa? Saya tak sure, saya tak maklum dengan PMI ni. Okey, ada kopi. Saya akan bagi kopi recording ni dalam group. Sebab tu saya semalam cancel saya punya sesi Zoom ni sebab saya nak record daripada awal sebenarnya. Tapi semalam dah saya pun shock sendiri duk bagi tapi saya tak perasan yang semua orang nampak jam screen je. So memang saya minta maaf lah sebab saya dah 3 kali buat sesi Zoom ni, dah 3 kali dah V3. So ni adalah sesi yang pertama ada masalah screen share tu. Okey. Okey, Muhammad Iqmal Fajri. Okey, soalan dia SAU, USD, JBP, JPY ni untuk semua under sama dengan group all, bukan? Okey, JBP, JPY. So saya terang sikitlah pasal forex ni Okey, saya sebenarnya ada juga trade forex tapi saya kalau macam dalam group saya mau fokus kepada WTI lah. Okey, so saya akan terangkan sikit berkenaan dengan forex. Okey. Forex ni dia adalah forex ni dia adalah foreign. Saya pun tak reti lah sebut dia foreign exchange. Okey, forex ni dia terbahagi kepada macam-macam lah. Okey. Ada gold, ada currency. Okey. Macam JBP, JPY ni dia adalah di bawah currency. Okey, JBP, JPY.
Apa yang masukkan dengan GPP JPY ni? Okey, GPP ni dia adalah Great Britain. Great Britain Pound. Okey. JPY Japanese Japan Japanese Yen. Okey. Kita ada pelbagai lah pair ni, currency ni. Contohnya AUD. Okey, AUD ni maksud dia apa? Australian dollar. Okey, didagangkan dengan USD. Okey. Maksudnya dekat sini contoh macam AUD USD ni, okey, kita trade melalui kenaikan AUD menggunakan rujukan USD. Contohnya macam JPY USD. Okey. So maksudnya JPY ni turun naik tapi dengan menggunakan mala dia adalah USD. Macam tu. Okey. Dia tak sama sebab panjang saya membebel kat sini. Sebenarnya dia tak sama lah sebab kita bawah komoditi, forex bawah komoditi. Okay, so yang ni dia bawah currency. Okay. So kena faham lah kat situ. Forex tu dia adalah dagangan tukaran asing. Okay. Vivo 1920 sebab memang tak tahu apa pasal trade. Okey, tak apa. Nanti boleh follow kelas kita 5 hari ni. Nanti kita akan faham lah. Okey. So, apa yang saya ajar nanti kat 5 hari ni, dia bukannya untuk WTI je. Walaupun saya tunjuk chart ataupun kalau macam untuk yang newbie ni, saya akan panggil graph lah. Graph ni, tapi dia boleh guna untuk semua market. Tak kisah sebenarnya untuk dalam bursa ke. Okey. Okey, Muhammad Syahrudin 78. Apa beza trade yang ada sekarang? Contoh Easy Market FBS. Okey, FBS ni okey. So saya lupa terangkan berkenaan dengan broker. Okey. Kita nak beli saham ataupun nak beli okeylah saham Okey, ni saham X. Okey, kita orang kat sini. Kita orang Didi ni Okey, so saya ambil contoh macam Syahrudin lah. Okey, ni S. Okey, kita nak beli saham, kita tak boleh beli direct tau. Kita tak boleh beli terus. Kita kena beli dekat broker. Okey, kita kena beli dekat broker. Broker ni adalah badan-badan ataupun institusi-institusi yang dilantik ataupun diberi kebenaran untuk menguruskan jual beli ni. Sama juga macam contohlah macam Syahrudin nak beli saham Top Glove. Suka betul saya kata saham Top Glove ni. Okey. So, Syahrudin tak boleh pergi dekat kilang Top Glove. Okey, saya nak beli saham Top Glove. Tak boleh. So, kita kena lalu dekat broker. Okey. Ni, broker. Tu adalah tujuan broker. Okey, broker ni siapa? Okey, broker ni ada RHB. Okey. Ada Maybank. Ada CIMB pun boleh beli. Dia adalah satu badan yang diberikan kebenaran. Contoh macam kalau kat Malaysia, BNM lah, Bank Negara Malaysia. Okey, untuk menyediakan perkhidmatan untuk beli saham. Okey. So, untuk macam mana diorang nak beli ni saya tak tahulah kan sebab benda ni pun complicated. Tapi yang penting kita tahu macam mana kita nak buat profit. Kalau kita nak belajar berkenaan dengan broker semua ni, bila kita nak buat profit kan, betul? Okay, so faham tak Syahrudin? Okay, Fadil faham. Okay.
Okey, untuk WTI ni saya tak berapa sure berkenaan dengan Purchasing Manager Index ni. Okey, biasanya saya akan tengok dekat NFP dan juga EIA report lah yang berkenaan dengan supply demand tadi. Okey, so broker-broker ni kenakan cas yang berlainan ataupun PIP tinggi rendah. Itu sama je. Okey, dia terpulang lah ikut broker tu. Okey, Syahrudin dia terpulang. Dia terpulang kepada broker tu. Sebab dia ada macam orang kata range lah. Okey, ada range. Mungkin contohnya macam LP ni dia ada bagi range lah. Mungkin dia kenakan brokerage tinggi. Dia bagi spread tinggi. Tapi dia ada kelebihan dekat tempat lain. Mungkin spread tinggi tapi tak ada holding charge. Mungkin spread rendah tapi ada holding charge. So dia ikut kepada keselesaan broker tu sendiri dan juga trader tu sendiri. Kenapa dia menggunakan broker tu? Sebab mungkin kadang-kadang bila kita withdraw, rate tu dia bagi rate tetap. Ada broker bagi rate berubah-ubah ikut bank. So terpulang lah. Kita lah kena tepuk dada tanya saudara nak ikut yang mana. Nak ikut yang broker A, dia mungkin bagi kelebihan A. Kalau broker B, dia mungkin bagi kelebihan B. Macam tu lah. Okay. So, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, okay, untuk Faidal ada soalan lagi. Contoh broker global apa cikgu? Pelbagai lah. Contohnya ada FBS, ada macam saya guna SAM Capital. So tu adalah antara broker-broker yang global lah. Macam saya based on, saya punya base dekat London. Office dekat London. Okay. Pelbagai lah, macam ada juga yang base dekat Singapore. Tengok kepada broker. Ada yang base dekat US, ada base dekat macam contoh lah, macam DDNK kan. DDNK ke ada yang tak kenal DDNK yang selalu keluar radio tu? Ingat saya lagi tak? Semua kenal kan DDNK? Okay, DDNK dia menggunakan Saxo Bank. Dia ikut kepada mana-mana broker yang tak DDNK. Tak insya tak apa. DDNK ni salah satu ikon trader lah dalam ikon trading saham dalam Malaysia ni. Okay, so kalau yang tak kenal tu saya tak tahulah, mungkin tak dengar radio ke apa kan. Okay, so kalau macam DDNK dia guna Saxo Bank. So dia terpulang, tapi yang penting dia sama je sebenarnya, tak kisah pun broker mana-mana, ikut kepada keselesaan. Okay, dia terpulang. Tapi kita kena research lah. Okay, berkenaan dengan broker-broker ni. Macam DDNK dia ada pergi office dekat UK. Macam saya baru-baru ni saya ada pergi office dekat STM dekat London. So broker-broker ni boleh dipercayai lah. Okay, diorang bukannya boleh suka-suka hati untuk boleh ambil deposit, boleh ambil diorang semua. So dia ada sijil diorang yang diorang kena lepas benda ni. Okay, untuk Vivo tu Datuk Nazri tu boleh Google. Okay, boleh Google dekat Nazrihan. Okay, yang broker Islamik tu boleh cari yang tak ada gunakan swap. Okay, swap ni yang tak syariah. Okay, boleh cari yang tak ada swap lah. Macam ICM Capital, kita tak ada swap charge lah. Okay, swap charge ni dia macam contoh macam kita holding satu pegangan tu, kita akan dapat profit ataupun kita akan dapat macam dividen. Tapi benda ni ulama' dah cakap yang dia tak syariah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan tamatkan sesi Zoom ni. Okay, nanti saya akan bagi recording untuk kelas malam ni dalam grup. Okay, so kelas hari ni kita just ringan-ringan saja untuk suai kenal dengan global. Okay, yang paling penting esok lah, esok dan hari yang seterusnya. Okay, hari kedua, ketiga dan keempat, sebab topik-topik itu adalah topik-topik penting lah. Okay, terutama sekali topik SNR. Esok saya akan tunjukkan live market untuk entry ya. Okay, so itu saja untuk malam ni. Sekian, Assalamualaikum.